我们今天要讲的课程是使得啊，看到马上使得。Topik kita pada hari ini adalah rela memberi. 小林，如果看不到，你要告诉我啊，你不要看你自己，都要看那样的啊。好。OK， 我们进去好了啊。我们先了解使得这两个字的意思是什么。Kita akan mengerti terlebih dahulu pengertian dari kedua kata ini. 那使得的意思就是说愿意付出，不吝啬。Rela memberi artinya mau memberikan dan tidak pelit. 所以使得不是普通的给就是了，不是。Jadi rela memberi di sini bukan hanya sekedar memberi seperti biasa. 这个要有愿意付出啊。Ada suatu unsur kerelaan. 那使这两个字呢，我们看呢，有时候会写这个字，有时候会写这个是简体字，这是繁体字。Di sini kita lihat ada dua cara penulisan, yaitu Chinese Simplified dan yang tradisional. 这两个字相差就在手字边就是了，手字旁就是了。Perbedaannya adalah di 手字边呢，手的偏旁就是这里ada radikal tangan ya, radikal tangan ya。那使的意思是支持，也可以放弃，也可以离开，也可以牺牲。Jadi ini dapat diartikan dengan beramal, melepaskan, meninggalkan, atau mengorbankan. 所以它的意思也比较多。Jadi pengertiannya akan lebih banyak. 这个是使是第三音的使，那这个字呢是又不同了，是音不同，所以它这个是小房子来的啊，小房子、小住宅的小地方啊，就小的房间啊。Di sini ada satu arti kata lagi suara 4 yang berarti rumah kecil atau tempat tinggal. 所以，但是一般都是用这个施舍都是用这个是代表是房屋就是了啊，所以它的音有点不同。Jadi ini artinya adalah rumah atau tempat tinggal, jadi nadanya itu berbeda. 我们可以了解正言写这个使得这两个字的意思。Kita dapat melihat pengertian dari memberi dari Amsal, kitab Amsal. 那正言11章25节有写这段经文，就是好施使的，也好施使的，好就是很喜欢呢，好施使的，必得丰裕，责任的人必得责任。Di dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 所以这个舍得那两个字，我们可以从这个圣经方面是可以了解说，舍跟得，圣经里面有写，圣经里面有200多节写使的字施使写的很多所以对我们来讲，就即使是对基督徒来讲非常重要。Di dalam Alkitab kita menemukan 200 ayat tentang rela membeli. Oleh karena itu, kata ini tentulah sangat penting bagi kita. 这个经节就很简单，看起来很简单啊。好施使的必得丰裕，责任的人必得责任看得很简单。那这两个字就是使得都在里面的。Ya, kalau kita melihat dari ayat Alkitab ini, sepertinya ini sangat mudah dan simpel sekali. 我们再来看使的这个词语多不多呢？很多，它词很多，我就选几个就是了啊。Sebetulnya kata memberi, rela memberi ini banyak terdiri dari banyak kosakata dan Lause hanya menyebutkan beberapa saja. 比较简单的yang lebih sederhana. 比如说死生 seperti mengorbankan diri sendiri. 使命 mengorbankan nyawa. 那这两个字嘛，这两个词嘛，在圣经里面很多死生使命好多。Kata rela ini di dalam Alkitab banyak sekali tercantum. 这两个词很多死生使命很多 Kedua kata ini.
施舍是什么呢？施舍是什么呢？ 施舍itu apa? 呀，施舍就是你要给，你要施要给，而且施舍的意思不单单是给出去人，好像你要募捐这些啊，你要有这个心来捐给别人，来帮助别人，这个才是施舍。 施di sini berarti bukan hanya sekedar memberi, tetapi harus ada unsur dari kerelaan hati 因为它里面 saat 的 engkau 意思， memberi. 它里面的意思有这句话，就是说你要成为别人的祝福啊。 Di mana di sini engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. 在里面的施舍的意思也是说你要成为别人的祝福。 Memberi berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. 那死去呢？它里面这个死字啊，它也是有这个意思，就是说死去，死去是什么呢？就是说离开、放弃的意思啊。 Suci artinya meninggalkan atau melepaskan. 但是这个意思里面嘛，等下我们再说这个字啊，这个死的意思啊，是不是他真的愿意的离开，还是愿意的死去呢？ Suci di sini apakah artinya meninggalkan atau melepaskan begitu saja? 等下我们会再解释。 Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. 那我们现在来谈这个四字韩氏，韩氏这个字啊，它的对应不同啊，韩氏。 Hanse di sini cara membacanya tidak sama. 所以刚才我已经说了，氏的意思是住宅啊，住宅来的。 Seperti tadi yang sudah Lause katakan, yang suara 4 di sini adalah tempat tinggal. 好像这个邻舍也一样的啊，邻舍就是邻居来的。 Seperti linsu, yaitu tetangga. 这个死字很多成语啊，很多成语。 Untuk 这个死字 kata susu 很 ini 多成 banyak 语， kalimat, 很多成语idiom呢， banyak idiomnya. 很多。那我等下会再解释啊，因为这个成语方面，对我们来说啊，我们学中文呢，如果我们懂得成语啊，那个很有意思，因为这些成语都是2000多年前就有的了啊。 Jika kita mengenal dan memahami idiom ini, maka ini akan lebih baik karena ini idiom dari masa yang dulu. 把这个只有一个拿两句来比作死生取义啊。 死生取义 mempertaruhkan nyawa demi keadilan. 这个很简单嘛，4个字了，但是它的含义很深呢。 Tetapi artinya sangatlah mendalam. 要使近求远， 使近求远 mencari yang jauh, melepaskan yang dekat. 这意思这样子啊。我们等下会说成语的，有几个成语我们要解释一下。 Ada beberapa idiom yang akan Lause jelaskan di sini. 那我们现在了解这个死字的这个演变的过程。 Di sini kita akan melihat bagaimana asal usul dari tulisan ini. 从甲骨文开始，以前这个死字是这样子，从图案方面他们就写成这个字的。 Di dalam gambar kita melihat ada suatu bentuk huruf yang membentuk tulisan ini. 这个就是象形文字来的。 Ini adalah tulisan yang seperti bentuk. 所以它演变的时候，从这个甲骨文经文呢，它演变成经文的时候就写成这个了这个经文呢，从经文开始，这个字形就看得出了。 Kita dapat melihat bentuk tulisannya dari gambar ini. Dari aksara Jin sudah ada ya bentuknya ya. Jadi 一直记下来，从小篆、隶书到这个楷书的隶书的时候已经成型了这个就是好像固定，跟现在的石一样了。 Kemudian ada perubahan dari waktu ke waktu. Sampai di lisu itu sudah terbentuk seperti sekarang punya huruf ya. Lisu itu adalah tulisan yang dari zamannya Qin Shi Huang ya. Itu 他统一汉字的时候是2000多年呢，是公元前200多年了。来， berasal dari dinasti Qing yang menulis huruf ini.
呀，那个时候2000 tahun yang 2000多 lalu. 年前这个字就已经有了。2000 tahun yang lalu tulisan ini sudah ada. 所以这接下来这些字嘛，就是这些就是草字了啊，主要它的字跟现在的字一样，这个史字跟现在的字一样。 Kemudian mengalami beberapa perubahan. 这个是草书，就是书形不一样，写法不一样就是了，字是一样的。 Ini adalah tulisan yang berbeda, 草字。呀，我们现在了解史的意思是什么呢？从字方面的意思，它原来的本意是事迹还是刻事？ Rela itu adalah yaitu adalah suatu tempat. Ya, ini jadi bukan rela. Ini 这个史 huruf 史 ini ya tadi kita udah jelasin, satu adalah tentang memberi, satu itu adalah tempat tinggal ya. Jadi di sini siji sama kesi itu adalah tempat tinggal yang kecil ya. Oke. Ya. Artinya adalah 暂住的简易客店，它的意思是这个啊。来，小林。 Yaitu ini adalah tempat peristirahatan pemberhentian sementara 所以比较 untuk 简单。 yang lewat. Selainnya bisa begitu. 可以放。史字是从人、舌还有时一音，从立定字形向人下有时，为人是会稽之形。它意思就是说，这个史字嘛，就是有人跟时，所以时是选史说话，人在事中有这个有密切的关系，有亲密的关系。 Yaitu berasal dari ada hubungan sesama yang begitu dekat. 所以这个史就是说，你看它的图啊，它的图，原来这个甲骨文那个时候它的图是这样子，所以看起来像很小的地方比较亲密啊。 Jadi kita lihat ini dari gambarnya sendiri ada suatu tempat di mana tempat itu yang begitu kecil. 好像只能坐2个人就是了，看起来好像2个人坐在很小的地方。 Tempat yang kecil ini bisa buat hanya 2 orang saja. 以前的屋子不是像现在，以前往往连这个墙壁都没有的，所以他们在这里也是可以坐，也是可以谈天的，是可以睡觉的啊。 Jadi pada zaman dahulu bentuk rumah itu kira-kira seperti ini, yang tidak ada tembok, di mana 2 orang saja bisa cukup untuk berteduh di situ. 这个史字的意思在施舍方面的史，这个施舍方面的史是将自己爱惜的东西或食物放弃给别人。 Jadi ini dapat berarti memberikan sesuatu yang kita miliki sendiri untuk orang lain. Dan memberikannya kepada orang lain. 这个是不是2个？这个是一个房子住的地方，这个是怎么样来施舍的舍？这个施舍的舍就是说你要把好的东西给别人啊，给别人。 Di sini berarti engkau memberikan sesuatu yang baik, yang bagus kepada orang lain. 所以这个舍字嘛，往往就会发生说好像有点舍不得放弃的意思。 Sebetulnya kata rela ini ada suatu unsur sesungguhnya dia tidak ingin memberikan. 不是不想给，他有舍不得，舍不得就是说好像放不开一样。 Sesungguhnya dia mau memberikan tetapi ada suatu perasaan yang enggan untuk melepaskannya. 是这样子啊，不是不给啊，但是 要给，但是心里感觉到很可惜这样子。 Mau memberi tapi di dalam hatinya merasa sayang. 在中文方面嘛，汉字我们可以了解，舍得的意思就是你有舍就有得。 Artinya memberikan, engkau memberikan maka engkau akan mendapatkan. 这个是舍的意思，jadi 舍得 artinya ada memberi, ada mendapatkan ya, 舍得啊，所以很多人都会说有舍有得，不舍不得，舍不得不得舍，这样子很多这样子的话，只有这2个字啊，所以很多种说法，就是说你可以把它造句造成很多啊。 Jadi sebetulnya banyak sekali cara mengatakan kedua
tulisan ini, pada akhirnya kita menyimpulkan rela memberi. 有舍有得，就是说你有给，你就能够领到；那不舍不得，就是说你没有给，你就没有得到啊。 Saat engkau memberi, maka engkau akan mendapat. Tidak memberi, tidak mendapatkan. 那舍不得是什么呢？舍不得就是像刚才我们在上面说的，要给但是舍不得，就心里很爱惜这样子。 Sepute artinya, engkau mau memberi tapi dalam hatimu engkau enggan untuk melepaskannya. 那不舍得就是好像有点不愿意这样的，不舍得。 Pusete artinya tidak rela. 所以我们就看了啊，奇怪我的屏幕为什么会这样子啊？我再给它改一下啊，为什么会这样子？这个屏幕 Motif lause. ，Yeah， 老师itu annotation 老师 dari share screen 老师 啊， share screen-nya dihapus annotation-nya, di clear annotation 在 screen 那边啊， dari share screen tadi ya. Itu ada yang coret itu. ya siapa yang coret nih? Ada nggak yang share itu ada annotation? Ya, yang share annotation bisa dimatiin tuh. 不知道谁说的。 View ke partisipan, terus Kalau Angga unshare dulu, langsung nanti hilang sendiri. 啊， Unshare share ulang nanti hilang. 所以弟兄姐妹们，我们上课的时候嘛，有时候就是要注意啊，注意，因为影响其他的我们课程影响啊，那影响老师讲不出忘记了啊，对不起啊，OK， 刚才我们谈到这里哈，好，这里的字已经知道了哈，我们现在看成语，刚才我们看字了看字了，现在我们看成语。 来，小林，nggak ada di screen, ada. internetnya macet dia langsung. OK， 那我接下去好了啊。我们现在看成语，就是说 idiom 啊，我们可以看很多成语都是有使字的。那舍己为人是什么呢？就是你要牺牲自己，帮助别人。Artinya apa? Artinya kita harus mengorbankan diri untuk bantu orang lain. Ya. Nah ini, jadi 舍己为人。我们很容易写这个，有这个使字就很容易，你知道很多能够造句的，很多能够从成语方面能够了解的。Nah kalau kita sudah kenal huruf 舍，ya udah ngerti. Nah di dalam idiom itu banyak sekali yang ada huruf arti, yang huruf 舍 ini untuk idiom. Jadi artinya bagus sekali ya. Ya, 舍己为人，牺牲自己，帮助别人。意思是什么呢？就是你要舍弃自己的利益去帮助别人。Apakah artinya? Yaitu engkau mengorbankan diri sendiri dan membantu orang lain. 这句话是从孔子先秦的孔子写的。 Perkataan ini berasal dari Confucius. 这2000多年的，2500年的呢，2500 2000多，差不多呀，2500年前的啊。Lebih kurang 2500 tahun yang lalu. 所以2000多年前的时候就有这个识字了。 2500 tahun yang lalu sudah ada idiom ini. Ya, 这很长时间了啊。我们继续看。 Itu yang sangat panjang. 呀，舍身取义啊，舍身取义啊，舍身取义是什么意思呢？就是你要舍弃生命，显正义。 Artinya engkau mengorbankan kehidupanmu dan mencari kebenaran. 所以古代的时候，2000多年前的时候，我们华人这个中国人，他有这个思想啊。 Pada 2500 tahun yang baru, kita sebagai orang Tionghoa sudah mempunyai pemikiran seperti ini. 他们习惯，他们从这个以前的这些文字里面呢，他们从这个成语方面呢，他们能够学到，就是做人应该怎么样做了啊。 Jadi Di dalam kehidupan mereka sudah mengenal cara hidup itu. Mereka sudah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.
dari idiom-idiom ini mereka sudah bisa mengerti ya. Jadi misalkan ini 十几为人 itu apa artinya ya, 十圣七 itu apa artinya. Nah, 他们就开始学习了这些意思是什么。所以华人啊，我们中国的祖先呢，他们很厉害。 Jadi kita sebagai orang Chinese ini sudah pintar sekali. OK， 那接下去是舍近求远啊，舍近求远就是舍弃近的就求远的。 Melepaskan yang dekat dan memperoleh yang jauh. 呀，你要读这个字才能够知道。你要说舍近求远的意思是什么啊？这样子比较好啊。呀，舍近求远就是说你要舍弃近的，舍弃近的，追求远的，这形容做事走弯路。 Jadi kita menyelesaikan masalah dengan cara mengambil jalan yang berbelok-belok. Ya, 舍弃近就是说 yang dekat ditinggalkan tapi ngejar yang jauh. Nah, ini biasanya manusia hidup kadang-kadang suka pikir gitu. Padahal yang dekat ini penting buat dia, ya, tapi dia nggak kejar yang jauh. Artinya dia mengerjakan sesuatu untuk menjalan, ya, berbelok-belok, memutar-mutar, ya. Seharusnya selesai 1 jam, ya, dibikin 5 jam lebih enak gitu loh. Nah, ya, ini adalah ajaran dari kedua ini adalah dari Menzi, ya, Menzi. Kedua hal ini diajarkan oleh Mencius. Ya, 孟子是孔子接下去，他有改了一些孔子里面的这个教导，他有改啊。Mencius itu adalah filsuf yang hidup setelah Confucius. 呀，他们的之间，孔子跟孟子之间距离差不多200多年。Jarak di antara mereka adalah lebih kurang 200 tahun. 呀，所以比如说孔子他建议说做人要忍，但是孟子他说做人要忍义。 Saat Confucius mengatakan kita harus menjadi manusia itu harus sabar, maka Mencius mengatakan menjadi manusia harus benar. Ya, jadi Confucius ajarin 这个忍 ada 一个忍，一个是忍，忍 itu adalah kasih. Tapi 孟子 dia ajarin tidak cukup kalau cuma kasih, ya. Ya, 忍 不够，应该是忍义。Jadi kasih itu harus benar, ya. Jadi kasih itu ada kebenaran, ya. Jadi ada perbedaan. Jadi 孟子跟孔子呀，我们不说了，这太多了。因为孟子他的想法，他不是单单是爱就是了，他是要懂得怎么样法律方面的，他比较有法规这样子，有一点不同啊。Oke, kita lanjut aja ya. Nah, 接下去是使短其长，就是你要使其所短的，用其所长的。Setuan cisang berarti engkau akan melepaskan yang pendek dan mendapatkan yang panjang. 呀，这个教导我们什么呢？教导我们呢，你要看那个人，就是看他的长处，你可以放弃他的短处，你要用他的长处。 Ini artinya orang yang akan melepaskan apa ya, Ustaz? Jadi ini ajarin kita bagaimana kita meninggalkan yang pendek, tapi memakai yang panjang. Artinya adalah melihat sesuatu itu, melihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Ya, jadi di sini ya, 不计较别人的短缺点. Ya. Jadi jangan melihat kekurangan orang, tapi pakailah kelebihannya dia. Nah, itu artinya itu. 所以这些成语都是很好的。这个从汉书是东汉呢，东汉也是公元前的了，也是公元前很久了，2000多年前的了啊。接下去我们思死不见求善不厌，意思说我们就是能够做很多的思死来讲啊，不要感觉到疲倦呢。Jadi melakukan sesuatu untuk pemberian pertolongan atau kasih itu jangan merasa lelah ya。要求善不厌，就是说
jangan kita kejar sesuatu yang baik, kebaikan itu tidak akan puas. Jadi tidak ada maksimalnya ya. Kalau satu kebaikan itu tidak ada maksimalnya ya. Jadi artinya adalah ya kalau sesuatu permintaan sesuatu kasih itu ya rasa cukup sudahlah. Jadi kita nggak usah minta yang lebih itu nggak usah. Tapi kita memberi itu lebih diutamakan adalah kita bagaimana memberi dan tidak merasakan bosan. Jadi dua kata ini dalam satu idiom ini, dua kata ini ada sedikit perbedaan. Satu adalah bagaimana kita mengasihi tidak lelah. Satu lagi kalau kita meminta sesuatu kebaikan, rasa cukup itu lebih baik karena tidak ada puasnya. Ya, Bapak ini Fandi lah. Ini juga perjalanan Fandi lah. Lanjut lagi ya, 舍己成人就是说牺牲自己成全别人。来，舍己成人artinya mengorbankan diri sendiri dan membantu orang lain. Ya, 这个成全的意思就是说，成全别人就是说有帮助，你有扶持别人的意思啊。这个成全的意思就是说membantu atau menolong orang lain ya, sehingga dia menjadi sukses ya. 成全就是supaya dia bisa sukses, bisa jadi, bisa berhasil gitu ya. 这是成全的意思。OK， 现在我们来看这个圣经里面的我们看了字，我们看了成语，我们现在来看圣经里面写死的经文是哪一些啊？Sekarang kita akan lihat ayat-ayat dalam Alkitab apa saja yang ada membahas tentang hal ini. 我这里就哪3节就是了，好多啊，哪3节就是了约翰福音第10章第17到18节我父爱我，因我将命舍弃，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己死的。我有权柄死了，我有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。 Ada beberapa contoh dalam Alkitab, tetapi Lause hanya mengambilkan 3 contoh saja. Yang pertama, Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 所以从这个经节里面，我们可以了解因为父的爱因我将命舍弃这个舍弃就是连命都愿意献上。 Dari ayat Alkitab ini, Tuhan mengatakan dia memberikan nyawanya. Jadi rela melepaskan nyawanya. Demi kasih kepada kita. Sini ya, karena Bapakku mengasihi aku ya, maka karena Bapakku mengasihi aku ya, karena aku rela untuk memberikan nyawanya itu loh ya. 意思这样ya. 我可以好在能够再取回来， jadi artinya menerima kembali ya. Jadi 我们可以从这里可以了解这个爱方面的 在死期方面，爱是非常的重要的。 Dari sini kita dapat mengerti kasih itu adalah sangat penting. 你死去，父就会爱你。所以说，当我们帮助别人的时候，我们死去的时候，不是我们施舍的时候我们得到是什么呢？得到就是别人也是会甘心，我们也是会爱我们。 Ketika engkau rela melepaskan segala sesuatu, maka engkau akan mendapat kasih dari Bapa. 我们再看第2节在约翰一书第3章第16节，主为我们使命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄使命。 Ayat Alkitab yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi pun wajib nyawa untuk saudara kita. 所以这里的使命主耶稣为我们使命是什么呢？我们从这里可以知道何为爱。何为爱就是说什么是爱，为什么要爱
Oke, saya lanjut saja ya. Dari pengorbanan Tuhan kita bisa mengerti apa? Ya, internet masalah ya. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa ya pengorbanan Tuhan itu sehingga kita dapat mengerti ya Mandarinnya supaya kita bisa dari sini kita bisa mengerti ya kenapa Tuhan mengasihi kita, apa itu kasih. Ya, di situ ya. Ya tanpa pengorbanan sulit kita untuk mengetahui tentang kasih itu. Ya, misalkan kita sekarang ya, kalau bukan Yesus disalibkan di kayu salib, ada kasih nggak dia antara kita sama Tuhan? Mungkin kita nggak rasakan Tuhan mengasihi kita. Tapi karena pengorbanan, karena 使命，我们就能够知道何为爱。maka daripada itu，如果说我们之间有爱来讲，我们也是要学习我们的主，我们也当为弟兄使命。这里使命不是叫我们去死啊，使命就是说你怎么样去施死，你一定要施死。你还知道中间才有爱。一个人如果没有互相施死来讲，没有彼此相爱来讲，那爱在哪里呢？你没有互相帮助，爱在哪里呢？就没有了。所以这句话我们能够了解，主为我们施死，Tuhan sudah mengorbankan kita.我们从此ya di bahasa Indonesia tidak ada ya. 我们从此就知道何为爱. Di sini Mbak bahasa Indonesia tidak ada. Di Mandarinnya ada ya. Ditulisnya adalah kita dari sini kita akan mengetahui, kita dapat mengetahui apa itu kasih dan kenapa Tuhan mengasihi kita, ya kan? Sampai mengorbankan dirinya. Nah, di sini ya. Jadi kita lebih mendalamin bahwa bukan hanya untuk menyerahkan dirinya aja, tapi dari menyerahkan dirinya kita dapat mengenal Tuhan begitu ngasihin kita. Ya. Itu internet hal mah. Halo, Ustaz. Ya. Ya, saya lanjutin nanti ketiga ya. Korinto前书第13章第3节，你若将所有周济穷人，所有的周济穷人，又使己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。 Yang ketiga adalah dari 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 所以我们从这经界里面知道啊，你就是怎么样去帮助别人来讲，就是你自己焚烧你自己，如果没有爱，这样也没有什么意义了。所以爱在这个死字里面是非常的重要的。 Di sini dikatakan sampai kita mengorbankan diri kita untuk dibakar sekalipun, jika kita tidak mempunyai kasih, maka itu tidak ada artinya. 好，我们继续下去啊。我们看了字，看了成语，我们看了经文啊，我们继续下去。弟兄姐妹们，刚才我们已经听了这首《宝贵十架》，从《宝贵十架》这首歌里面，我们可以了解神是多么的爱我们。 Kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Salib yang sangat berharga. Dari lagu itu, kita dapat memahami bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. 所以刚才我们已经了解十字，现在我们继续下去，德是什么？ Sekarang kita akan masuk ke dalam tulisan yang kedua, yaitu mendapatkan. 那这个德字，我们从这个偏旁开始看呢。 Kita akan memulai dari radikal tulisan ini. 德是从这个偏旁开始的，这个是这个偏旁啊，这偏旁，它这个右边这个左边的字啊，这个是双人旁来的，双人旁来的啊。所以我们从这个德这双人旁，那双人旁是什么意思呢？ Apakah artinya radikal 双人旁 ini? 这个双人旁是两个人，但是一个看得到，一个看得到。 一个是看不到，看到背影就是了。 Di sini ada dua radikal人, tapi yang satu terlihat dan satu tidak terlihat, hanya bagian belakangnya saja. Ya, hanya bayangan saja ya. Bayangan saja. Ya, jadi 我们从这里可以看到，为什么写这个德字会这样子呢？它的偏旁为什么这样子呢？我们能够知道，就是说
这个尤其是有2个人在里面呢，就叫双人旁，但是一个是看不到的。 Jadi di dalam radikal ini ada 2 orang, satu tidak terlihat. 那这看不到是谁呢？我就不知道了，看我们自己。 Yang tidak terlihat ini siapa? Saya kurang memahami karena ini harus melihat pada diri kita sendiri. 能够看得到是我们自己，我们看不到别人，也不能看到其他的。 Yang dapat terlihat itu adalah diri kita sendiri, yang tidak terlihat itu adalah orang lain, dan kita tidak bisa melihat yang lain. 所以这个德从我们自己开始， Jadi ini dimulai dari diri kita sendiri 都是需要别人的帮助， yang membutuhkan bantuan 需要别 orang 人的 lain, 帮助。所以不单单靠自己就是了。 tidak bersandar pada diri sendiri, membutuhkan orang lain. 从这个德字的意思是什么呢？我们从德字可以看呢，德的意思就是行有所得。 Te ini artinya apa? Dari radikal ini, te yu suote. 行有所得是什么呢？行有所得就是你有去做就有得到。 Xing yu suote artinya apa? Artinya ketika engkau melakukan, maka engkau akan mendapatkan. 它是从这个次，这右边这个次字，刚才我说了啊，那左边是次的，右边古字这个右边的古字是贝加一个手，以前是这个是贝字加手字，现在这个变成这个字了，以前是一个贝一个手，现在是变成这个字。 Radikal di sebelah kanannya itu adalah P sama so. 贝的意思就是手里有拿着财物，自然因为手里拿着财物，自然是所得了。 Jadi P ini berarti di tangan menggenggam sesuatu, 自然就是有所得了。 mendapatkan sesuatu. Ya, karena tangan ada pegang sesuatu benda, nah itu dia adalah sudah mendapatkan. Jadi artinya begitu. Ya, ya. 本意就是得到获得。 Artinya adalah mendapatkan atau memperoleh. Ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesianya ya. Ya, coba dibacakan. Artinya mendapatkan sesuatu yang bernilai. 这个我刚才说了，德是从次双人旁慢慢走啊。德这个次是慢慢走啊，这个不是走很快的，它的意思是慢慢走。里面有一个旦上面这个旦字，旦是早晨呢，旦是早晨，还有一个寸，这个寸也是汉字的部首，形容什么？形容短小往往与手有关。 Radikal ini terdiri dari huruf. Oke, saya bantu aja ya. Radikal ini terdiri dari ce. Ce ini tadi saya sudah jelasin bahwa ada kelihatannya ada 2 orang, satu adalah di kita sendiri, satu adalah tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan ini saya nggak tahu siapa, tapi artinya ce ini adalah 2 orang itu jalan pelan-pelan ya, tidak buru-buru mereka. Ya, di dalam te ini itu di atasnya ada tan ya, tan ya. Tan itu adalah pagi ya, pagi ya, bukan malam, pagi ya. Nah, di bawahnya ada chun. Chun itu adalah radikal ya, radikal sesuatu huruf. Nah, chun itu artinya di radikal itu adalah sangat kecil, sangat pendek. Nah, misalkan chun itu biasanya kita pakai ukuran ya, senti ya. Nah, berapa senti ya, berapa inci ya chun ya. Nah, itu pendek sekali. Jadi seperti lengan itu ya, chun kou ya, itu lengan ya. Nah, itu. Jadi dekat sekali ya, dekat sekali. Ya, dia tidak panjang, pendek ya, pendek. Ukuran yang pendek sekali artinya pendek, waktunya juga sama. Ya, i chun guan ing i chun jing. Jadi ukurannya pakai chun. Chun itu adalah ukuran yang pendek, yang kecil ya, yang kecil. Nah, 往往与手有关它往往与手有关，因为chun是往往与手有关。所以我们说手是有chun口这样子。Jadi sama tangan itu dekat sekali. Jadi huruf chun ini, ukuran ini, itu sama tangan dekat sekali. Karena itu yang ada di dalam tangan ini banyak pakai huruf chun itu ya, 几寸几寸这就可以表示从早晨开始劳动你就会有收获。Jadi artinya adalah dari pagi kalau kita mulai bekerja beraktivitas ya, nah secara pelan-pelan ya, tangan bekerja dari pagi sampai sore misalkan ya, itu pasti akan berhasil. Nah, jadi te artinya adalah ini ya.
我怕你对网络不好，所以我自己好了，因为这个有时候比较难解释啊。Jadi dari te ini kita bisa mengerti te untuk mendapatkan ya te ya. Cuma te 呢，就是你从早上开始你就要工作了，你要开始做事了，而且你做事你不能自己做，你要有人帮助你。来，小林再来。Jadi ketika engkau bekerja, engkau tidak bekerja sendiri, tetapi ada orang lain yang membantu engkau. 从早上开始，从早晨很早就开始了。mulai bekerja dari pagi-pagi. 所以我们要懂得，因为什么它这里有关系到这个手，还有它这个寸很短的时间里面短小呢？也就是说，我们做什么事情就是要短小，要快，也要快。我们可以慢慢的走，但是我们做事要快。Kita walaupun bekerja berjalan dengan lambat, tetapi bekerja itu harus cepat. 所以才能够获得。Jadi dapat berhasil. 我们再看得，得的意思从字典里面是什么意思呢？就是活得满意，还有适合。Di dalam kamus ini artinya mendapatkan, puas atau sesuai. 得也是很多成语，我们就不说成语了。这成语有一举两得，得心应手，得寸进尺，得意忘形。Di sini ada beberapa idiom ya. 一举两得，一举两得itu ya satu tindakan bisa mendapatkan dua, ya jadi satu tindakan itu bisa membuat keuntungan yang dua, ya. Terus ingso apa yang dipikir dalam hati itu tangan bisa kerjakan itu loh, jadi nyambung ya. Terus ingso, ini adalah idiom yang membawa sesuatu sindiran ya, orang yang tidak puas ya. Artinya apa? Itu orang yang rakus ya, yang rakus. Udah dapat satu inci maunya satu feet gitu loh. Jadi ya ini kata sindiran ya. Ya, Tei Wang Xing juga karena sangat senang lupa diri ya, lupa diri. Jadi idiom ini ya saya nggak jelasin tapi ya kita bisa tahu bahwa 这些成语都是2000多年前都有的了，所以很多我们能够了解我们为什么中国人他们有这个文化跟这个传统啊，他的文化在2000多年他们就有这种想法了，他们有这些知识了我们所以学汉语就是我们也是要懂得这些才比较好，比较了解。Jadi idiom ini itu lebih kurang ada 2000 tahun yang lalu, berasal dari kebudayaan dan tradisi orang Tionghoa sehingga sampai saat ini pun kita dapat memahaminya. Ya, kalau kita bisa memahami kebudayaan dan ya idiom ini ada baiknya karena kita bisa kenal ya. Orang Tionghoa itu seperti apa dulunya nih ya. Jadi lebih jelas ya. OK。我们接下去知道舍得是什么呢？舍得就是施与受的，也是施与受舍就是施，得就是受。Apa itu dalam? Jadi huruf se sama te itu sama juga dengan se sama so. Hanya bedanya ada artinya yang berbeda ya. Se te itu rela memberi ya. Se so itu memberi dan menerima, beda di situ ya. Hampir sama ya, tapi ada artinya beda. Nah, di Lukas ya, 路加福音第6章第38节你们要给人就必有，就这个必有就是有肯定的有人给你们的。并且用蛇柱的斗身，蛇柱的升斗，连摇带按，就是连摇带按，就是摇了再把它按呢，上尖下流地倒在你的怀里，倒在你们怀里，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。Dari Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 所以这里谈到这个施与受舍与得这个意思有一点不同，就是说你给了，人家就会给你
而且给你的更多更满，倒在你的怀里。因为你用什么量器给别人，别人会给你。就是说，我们怎么样去给别人？如果你给人少来讲，你就不要希望的太多。你给别人多来讲，那肯定就是会给你多的。这很简单的比喻就是了。Jadi sebetulnya ini dapat dikatakan ketika kita memberikan banyak kepada orang lain, maka kita juga akan menerima banyak. Saat kita memberikan sedikit, kita akan menerima sedikit. Jadi takaran itu tergantung dari apa yang kita berikan kepada orang lain. OK， 我们接下去啊。施比受更为有福。这个境界是耶稣说的话我凡事给你们做榜样叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说，施比受更为有福。Memberi lebih baik daripada menerima. Ini dapat kita lihat dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 但是一般的人都比较喜欢受，比起施，受更喜欢一般的人是这样。Tetapi kebanyakan orang itu lebih baik menerima daripada memberi. 因为他感觉到施不一定有受，所以受是很现实的看得到的。你施你要给你不一定别人给你Jadi mereka berpikir mungkin menerima itu lebih baik karena lebih terlihat. Ya lebih nyata lebih nyata. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau menerima itu lebih baik karena ada satu kenyataan, sedangkan memberi itu belum tentu diberi kan. Jadi lebih cenderung banyakkan orang pikir itu menerima itu lebih senang daripada menerima itu lebih senang daripada memberi. Padahal tadi kita udah baca bahwa ayat tadi ya kan. Ayat tadi kita sudah belajar bahwa kita bagaimana memberi kita akan menerima lebih banyak lebih banyak Nah, tapi prakteknya nggak bisa begitu. Prakteknya karena manusia itu lebih suka untuk melihat apa yang dia terima daripada apa yang dia harapkan, karena dia tidak bisa melihat yang akan datang所以这句话也就是说，施比受更为有福。但是你这位是有福来讲是吧？这个福不是人的福就是了，这个是神给你的祝福不是人的福就是了。所以如果你想到是人家。你施给别人，别人就给你来讲，那大错的错了。所以耶稣的话就是说，你要施，你是比得到的更为有福，因为不单单是别人给你的，那神给你的那个就为更有福了Jadi pemberian kita itu sebenarnya kita jangan harapin apa yang kita berikan itu dapat menerima dari orang lain karena Tuhan Yesus mengatakan kita lebih baik kita berbahagia memberi daripada menerima Nah di sini kebahagiaannya itu adalah dari Tuhan Tuhan memberikan sukacita, berikan berkat-berkat untuk kita. Jadi bukan hanya dari orang lain tapi kita lebih cenderung melihat apa yang saya terima daripada saya memberi Nah ini adalah jelasin施sama施使的意思施跟施使，施就是施使的意思。施ini adalah melaksanakan menjalankan用juga boleh memakai atau show beda show itu ada menerima menerima show itu menerima menerima pemberian dari orang lain 接纳别人给的东西这个受Nah ada sesuatu yang kita perlu belajar tentang perbedaan ini adalah Luani itu dari Konfusius baik tidak ajaran Konfusius bagus juga dia sebelum Masehi jadi kita jangan anggap bahwa itu nggak perlu kita belajar nggak apa-apa sih kalau nggak mau belajar tapi kita harus ngerti artinya kenapa sebelum ada Yesus itu sudah ada kata-kata begini hanya perbedaannya sama apa yang diucapin Yesus itu beda nah Luan里面说己所不为不施于人 apa artinya di sini
ya. Apa yang kita tidak suka, kita jangan berikan untuk orang lain. Ya, jadi artinya kita berikan sesuatu itu, ya, jangan seenak kita, ya kan? Yang kita nggak suka kita jangan lakukan di atas orang lain juga. Ya, jadi artinya begitu. Jadi lakukanlah apa yang kamu hendaki untuk orang lain. Jadi kayaknya ada batas-batasnya ya. Ya. Nah, beda sama apa yang diucapin Yesus ya, ai dan suci ya. Lebih cenderung dikasih ya, dikasih. Itu Matius 19 ayat 19 ya. Ada 22 ayat 22 pasal 22 39 juga ada ya. 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 Jadi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu lebih penting ya. Karena kasih itu sudah mencakup semuanya ya. Tadi kita juga melihat juga, mereka kan le se 一样的。很重要，关于这个爱字。如果心中没有爱，你施就没有意思了，你焚烧你的身体也没用了。Ya, kalau tidak ada kasih, kita termasuk membakar diri kita sendiri, membantu orang banyak, itu juga tidak ada arti apa-apa. Ya, lebih cenderung adalah menekankan di sini adalah kasih. Kalau hati sudah ada kasih, ini ai dan suci, kita bisa mengasihi orang lain, itu sebenarnya mengasihi diri kita sendiri. Ya. Ai dan suci ya, mengasihi seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, ya sebaliknya kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Ya, agak berbalik ya, agar berbalik sama jisobu weusijan ya. Di sini lebih cenderung apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Ya, kalau di sini ai dan suci lebih cenderung menekankan adalah kita bagaimana mengasihi orang lain. Ya, seperti diri kita sendiri. Jadi ada perbedaan ya. Ya, menurut saya ya dua-duanya baik, ya dua-duanya baik. Tapi mengasihi orang lain itu lebih penting, ya. Jadi bukan kamu suka, ya kamu lakukan untuk orang lain, kamu tidak suka, kamu jangan lakukan untuk orang lain, ya. Bukan begitu ya. Ya, tidak salah juga, ya. Cuma lebih baik ya bisa mengasihi seperti diri kita sendiri itu lebih baik, ya.